A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada anak dan Fasri. Terima kasih juga kepada yang kita muliakan, hormati Sarizir sebagai mudir Sinar. Jadi mudir di sini bukan di Malaysia, sampai ke Azhar boleh jadi mudir juga. Itulah satu sumbangan yang cukup besar daripada mudir untuk kita sebagai bapa yang mempunyai anak-anak Sinar, khususnya kepada ibu bapa yang bersama dalam rombongan batch yang ke-6 ke-7 Ustaz. Yang ke-6 mengiringi 13 orang pelajar senior serta pelajar yang baru sampai. Jadi saya ucapkan tahniah di atas peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di Mesir. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar senior yang menyebut kami, seperti yang Ustaz sebutkan tadi, kami menjadi anak-anak dilayan oleh anak-anak yang berperanan sebagai bapa, sentiasa prihatin, makan minum, perjalanan sebagainya. Tidur bangun pagi nak cek sahabat dah sampai, tengah hari dah berjalan penat, makanan ada juga. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang terbaik kepada mereka, sentiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi saya sebagai mewakili pada ibu bapa ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang terpilih berada di Mesir untuk belajar ilmu. Bukan sekadar bertuahnya itu kerana belajar di bumi Mesir, tapi dalam usia yang muda ini Allah Ta'ala berikan peluang untuk mendapatkan anugerah-anugerah sebanyak yang mungkin. Pastinya kita dah biasa dengan Al-Quran yang berbunyi hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, Az-Zumar ayat 9, di mana Allah Ta'ala mempertanyakan kepada kita, memang kita tahu pun, tapi Allah tanya lagi, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pastinya tidak sama. Jadi Allah Ta'ala pilih you all semua untuk berada di Mesir, di bumi yang penuh dengan para ulama untuk mendalami. Dan apabila you all semua berada di bumi untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama yang Allah Ta'ala berikan kedudukan yang tinggi, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat, pastinya ada tanggungjawab yang sangat besar yang perlu dilaksanakan. Apabila kita meletakkan dan kita mencari suatu ketinggian, satu kedudukan yang tinggi, Allah Ta'ala takkan bagi secara mudah. Dan ketinggian itu juga diiringi dengan suatu tanggungjawab yang akan meletakkan kita menjadi lebih tinggi. Sebab itulah Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-122, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahtadun. Ustaz, untuk pelajar ni banyak dimaksud, dia nak faham dah. Jadi jadikan itu sebagai suatu kunci, suatu pasak agar kita senantiasa ingat bahawasanya kita berkewajipan untuk menuntut ilmu. Peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita diberikan kedudukan yang tinggi, dan yang lebih besar lagi ialah tanggungjawab yang apabila kita pulang nanti, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk kita memberikan peringatan, untuk kita berikan pengajaran, untuk memberikan bimbingan dengan cara yang terbaik. Ustazah tadi sebutkan waqula lahu qawlan layyinan. Ilmu itu perlu disampaikan dengan penuh bijaksana dan penuh hikmah. Jadi itulah saya harapkan kepada anak-anak semua agar sentiasa berada dalam satu kumpulan yang sama-sama saling ingat mengingati, alaikum bil jamaah. Dan harapan saya cukup besar kepada anak-anak muda ini yang seusia 16 tahun, 17 tahun sudah berpulang untuk mempelajari ilmu di peringkat yang tinggi. Mereka mempunyai kekuatan yang cukup hebat
dengan sebab adanya jamaah. Dan alhamdulillah dengan bimbingan daripada Ustaz Rizal, dia senior jaga yang junior nanti akan jaga senior, menjaga seterusnya, dan tidak ada di antara pelajar sinar yang kecundang ataupun gagal di dalam pelajaran. Bukan sekadar cemerlang pelajaran, tapi akhlaknya juga akhlak yang tinggi dan mulia, mempunyai kepimpinan yang baik. Apabila balik nanti, maka mereka lah yang akan menjadi pemimpin dalam masyarakat. Jadi tumpukan cari bagaimana cara untuk menguasai ilmu dengan cara yang terbaik. Alhamdulillah, dengan pembentangan yang dibentangkan oleh dua panel tadi, rasa macam dah jadi lecturer dah dia orang dah. Boleh berkongsi pengalaman-pengalaman yang kalau kami sebagai tenaga pengajar di IPT itu juga yang kami kongsikan. Bagaimana kita nak menjawab peperiksaan, apakah persediaan yang perlu kita lakukan, dan mereka telah melalui dan hasilnya telah terbukti. Maka ambillah mutiara-mutiara kata daripada rakan sini itu, supaya kejayaan mereka juga dapat kita lalui bersama. Saya sebagai bekas pelajar Al-Azhar, tapi tahun 90-an, sampainya saya ke Bumi Azhar ini tidak seperti On yang mempunyai persiapan yang cukup mantap, bimbingan daripada mudir, lepas itu disambut oleh pelajar-pelajar senior yang menyusun dan sebagainya, cukup kuat. Tapi saya datang ke Mesir ketika umur saya sudah 27 tahun. Orang 27 tahun kata dah mula kerjaya, tapi saya baru menjejakkan pelajaran saya, kaki saya untuk belajar di tahun 1. Memang perasaan malu tu ada. Orang lain semua 19 tahun, 20 tahun, saya dah 27 tahun. Maka saya perlu bersikap seperti orang dewasa, tak boleh ikut cara dia orang. Dan alhamdulillah, walaupun orang dulu kata biasalah kat Mesir 5 tahun, 6 tahun, itu biasa. Saya tidak mau menjadikan ini suatu kebiasaan. Alhamdulillah 4 tahun saya selesai, dan setiap tahun saya dapat keputusan dengan agak baik. Tak boleh nak mencabar kepada wan taslim dan nun taslim, tapi ketika itu dapat jahidan adalah suatu yang cukup mencabar. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, untuk pelajar Malaysia dia tahun-tahun masa tu saya lah seorang-seorang yang dapat jahidan. Cuma tahun 4 je ada orang overtake saya. Bukan masuk saya turun, saya tak turun, tapi dia melonjak, dapat jahidan, makanya lebih tinggi. Itulah kedudukannya. Dan apa yang dikongsikan oleh Wan Taslim dengan Wan Taslim, itulah juga yang selalu saya lakukan. Sebab saya dah tua, dah 27 tahun, takkan macam muda-muda lagi. Walaupun kita belum ada, masa dulu memang bila masuk kuliah kita akan pergi ke kedai maktab dia, kita dah ada belum. Dia kata kita kena ulang-ulang sampailah dia dapat kitab. Bila dapat kitab, lecturer tak mengajar lagi. Tapi kitab tu dah kita baca terlebih dahulu. Jangan bergantung kepada lecturer, tapi kita buat persiapan lebih awal. Kan selalu orang katakan orang yang berjaya dia akan one step at one. Dia akan selangkah lebih awal, lebih ke hadapan dibandingkan dengan orang lain. Dan satu perkara yang saya ingatkan kepada anak-anak semua, rajinlah baca. Kan ada pepatah Arab sebut kan, al-ilmu kas-sayf. Terusnya apa dia? Al-ilmu kas-sayf wal kitabatu qaidu. Ilmu itu seperti binatang buruan. Dia cepat hilang, nampak terus hilang. Sama juga ilmu, bila kita dengar, ingat lepas tu dah lupa dah. Wal kitabatu qaiduhu, maka tulisan, catatan, itulah dia punya nak mengikat ilmu yang ada. Kalau di pondok-pondok dulu biasa adakan dia tulis dobek tu kat tepi-tepi tu, catat semua. Itu cara dia belajar di pondok. Tapi di universiti biasa akan buat nota. Sama lagi, faminal hamaqati an tasida ghazalata wa tafukkaha fil khalaiq taliqah. Di antara kebodohan pemburu tadi ialah dia dah memburu rusa, kemudian dia lepaskan di kawasan lapang. Dia dapat rusa itu, lepas tu lepaskan, hilanglah kan. Itulah perlunya kita selalu mencatat dan juga menulis nota. Kalau rajin buat macam Ustaz Rizal ni,
Dia ingat dah semua fakta-fakta, nak mengajar you all semua tak payah tengok buku, sebab dia dah menulis buku dengan pelbagai buku ditulis. Kerana ilmu itu akan lebih mantap. Dan sedikit perkongsian, kalau saya dulu, tadi Wan Taslim pun dah biasa, Nur Taslim cerita bila buat nak periksa tu, seminggu sebelum periksa dia dah ada nota ringkas. Kalau saya buat nota 5 kali. Kali pertama, setiap buku tu kita catat benda-benda yang penting. Hukum dia apa, dalilnya apa, setiap bab tu ada. Lecturer tak mengajar lagi. Lagilah zaman saya dulu, memang pergi kuliah tak wajib. Tapi saya wajibkan tak pergi, walaupun kawan yang tak pergi. Dan ada juga di antara pelajar yang merasakan, dia kata apa? Pergi kuliah, ilmu tak ada. Yang ilmu tu bila belajar kitab, pergi kepada menadah kitab dengan syekh-syekh. Ini satu fahaman yang tidak tepat. Dua-dua ilmu tu ada. Cumanya dia mesti ilmu yang lebih tersusun. Dan kalau kuliah menadah kitab terbukit itu suatu ilmu yang lebih umum, mencakupi banyak perkara. Jadi itu penting. Tapi saya sarankan, macam tadilah saya setuju, untuk kita fokus kepada kuliah kita. Yang itu sebagai penambahan. Sebab kita perlu ada perancangan. Takkan kita nak berusaha sampai 30 tahun, kan? Yang dah MBA, dah nak buat master pula. Dah buat master, nak kahwin pula, kena fikir tentang kerjaya, kehidupan masa depan. Maka janganlah kita fokus kepada sesuatu yang tidak ada kesudahan. Kalau kita nak buka ilmu, belajar ilmu secara terbuka, memang sampai kesudah dia takkan habis. Jadi kalau saya dulu buka je kuliah, dapat kitab, terus buat nota ringkas, kita dah faham apa yang terkandung dalam buku. Dan kalau boleh, kalau saya dulu, muhtawiyat itu dihafal, konten kemudian. Muhtawiyat tajuk-tajuk kan ke depan tu dihafal dulu. Bila dah hafal, kita dah nampak apa kandungan dalam buku tersebut. Barulah peringkat yang kedua, kita fahami setiap bab. Dah faham setiap bab tu, bola kita akan, akhirnya kita akan ada satu, kita panggil mind map, peta minda yang hanya sebutkan tajuk apa kandungannya. Dan kalau nak advance lagi, bila peperiksaan kan dia berurutan kan, hari ni periksa subjek, esok subjek lain. Selalu kita akan pening untuk periksa hari tersebut. Jadi bagaimana kena tenang pada hari tersebut? Hari tersebut kita dah baca untuk periksa yang akan datang. Kita datang kuliah, kalau datang nak periksa tu kan kita buat bukan nota-nota. Tapi perginya periksa itu bukan nota. Contoh di usul fiqh, ke depan lah fiqh muamalat. Masa kita periksa tu, nak tunggu waktu periksa, kita baca fiqh muamalat. Bukan usul fiqh dah dalam kepala kita tenang-tenang. Sebab masa tu kalau bacakan pun tak boleh nak masuk. Kita boleh begitu bila kita ada persiapan daripada awal. So setiap tahun setiap masa mesti ada perancangan. Berapa bulan masa ada, kita bagaimana, kandungannya sebanyak mana, mana yang perlu diselesaikan. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada ibu bapa yang dah tua ni kan. Mudah-mudahan ia bermanfaat, khususnya untuk Mama Wes dan juga rakan-rakan yang lain. Kejayaan you semua menjadi dambaan kepada ibu bapa, bukan sekadar ibu bapa tetapi kepada masyarakat seluruhnya, untuk membimbing mereka kepada jalan yang benar. Setakat saja, mohon maaf, tanya ucapkan mohon maaf di atas kesilapan, kesalahan dan mungkin menyusahkan, khususnya kepada Muhafiz Al-Hafiz, kemudian Muslim Al-Qani Atub yang secara langsung menjaga dan mengatur perjalanan kami selama 10 hari di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.